Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran. Okey, bagi tajuk bahagian Taranum tingkatan 1 iaitu tentang suara. Okey, dah bersedia untuk belajar bersama Ustazah? Okey, jom kita belajar. Okey, sebelum kita meneruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat kepada standard pembelajaran untuk tajuk ini. Okey, iaitu yang pertama, murid dapat menyatakan maksud suara. Okey, yang kedua, murid dapat menyebut sifat-sifat suara. Dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti kategori suara. Ya. Okey, apakah maksud suara? Ya. Okey, suara ialah getaran bunyi, ya, getaran bunyi yang diproses oleh udara daripada paru-paru melalui selaput suara ke rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. Okey, kalau dilihat ya pada gambar rajah itu, okey, murid-murid boleh lihat ya di manakah peti suara itu ya, di sini ya adalah peti suara. Ya, jadi udara yang terhasil daripada paru-paru dia akan melalui rongga mulut ataupun hidung ya. Okey, dia akan keluar di sini. Ya, akan keluar. Okey, jadi di situlah terhasilnya suara. Okey, kita teruskan dengan tujuan mengalunkan seni suara. Kenapakah kita mengalunkan seni ya dalam suara kita? Okey, terutama sekali ketika membaca Al-Quran. Okey, yang pertama dapat memberi kefahaman kepada pembaca dan pendengar tentang kecantikan dan keindahan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Okey, kemudian dapat memahami maksud ayat-ayat Al-Quran serta dapat beramal dengannya. Okey, kalau kita dengar ya bacaan daripada qari dan juga qari'ah ya yang mengalunkan Al-Quran dengan bertaranum, jadi isi ataupun maksud ayat itu lebih sampai ya ke dalam jiwa, dalam hati kita. Okey, kemudian yang ketiga dapat menghayati ketinggian uslub Al-Quran. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, jadi patah-patah ataupun bait-bait ya dalam Al-Quran adalah tersusun dengan begitu indah sekali. Itu yang dinamakan uslub. Ya, uslub ni maksudnya kalau dari segi bahasa Melayu itu ialah gaya bahasa, ya. Okey. Kemudian okey. Kita lihat kepada sifat suara. Ya, sebenarnya sifat suara dia ada 4. Ya, okey, yang pertama ialah suara yang terbaik. Okey, suara yang terbaik ciri-cirinya ialah ya ketepatan, mempunyai ketepatan nada, ya, tinggi, rendah, garau, lembut, manis, licin, bersih, terang, lantang dan juga tajam. Okey, kalau kita lihat ataupun kita dengar ya alunan daripada contohnya ya qari dan qari'ah kita ya yang menang di peringkat antarabangsa. Okey, kita lihat bagaimana suara mereka. Pastilah ya mereka mempunyai suara yang terbaik. Ya, okey, jadi suara yang terbaik ya memenuhi ke-11 ya sifat ini. Okey, seterusnya ialah suara yang baik. Okey, suara yang baik mempunyai ketepatan nada. Okey, sederhana, rendah, garau, lembut, manis, licin, bersih, terang dan juga lantang. Okey, kalau tadi suara terbaik ya ada 11 sifat. Jadi kategori suara baik ya mengandungi 10 sifat. Okey, seterusnya ialah suara kurang baik. Okey, masih mempunyai ketepatan nada, tinggi, kecil, lembut, manis, licin, bersih, terang dan juga tajam. Okey. Seterusnya yang keempat ialah kategori suara yang tidak baik. Ya.
Okey, kategori suara yang tidak baik ya ialah sumbang, nipis, lembab, lemah, keras, okey, serak, pecah, parau, terketar-ketar, tenggelam, tersepit dan juga tercekik. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh ingat ya ada 4 ciri ataupun sifat-sifat suara. Okey. Sedikit ulasan ya tentang keempat-empat sifat suara tadi, iaitu ya suara yang termasuk dalam kategori yang pertama, kedua dan ketiga adalah dikira istimewa dan senang untuk mempelajari taranum. Maknanya suara yang terbaik ya, yang baik dan juga yang kurang baik masih lagi ya, terutama sekali yang baik dan juga yang kurang baik masih lagi boleh diperbaiki, masih lagi boleh digilap ya untuk mengalunkan mempelajari taranum dan juga mengalunkan Al-Quran dengan bertaranum. Okey, dan kategori suara yang termasuk dalam yang keempat ya, suara yang tidak baik adalah dikira suara yang bermasalah. Ya, ia perlu diubah suai, diperbaiki dan memerlukan jangka masa yang panjang. Jadi pelajar-pelajar ya, murid-murid, okey, kita boleh nilai ya di manakah kategori suara kita. Okey? Seterusnya tabaqat suara. Okey, tabaqat ini ialah tingkatan suara. Ya, jadi tingkatan-tingkatan suara ya ini ya dalam mengalunkan taranum ya dia mempunyai tabaqat ataupun tingkatan suara yang tertentu. Okey? Jadi boleh dibahagikan kepada 4 tabaqat ya, iaitu yang pertama ialah qarar ya ataupun suara dada. Ya, biasa qarar ini ketika kita hendak memulakan bacaan ya. Jadi kita menggunakan suara dada. Okey, kemudian yang kedua ialah nawa ya, iaitu suara tekak. Ya. Okey, kemudian suara jawab ya, iaitu suara yang keluar daripada rongga hidung dan juga yang tertinggi iaitu suara jawabul jawab. Okey. Jadi kalau dalam taranum ya, tabaqat suara ini ya dia akan bergerak ya mengikut harakat-harakat sesuatu lagu. Okey, jadi kalau kita nak tahu apakah dia harakat, jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang taranum. Jadi ya dalam kita mengalunkan taranum Al-Quran ya harus ya mempunyai keempat-empat tabaqat ini. Ya, jadi bila mempunyai 4 tabaqat ini maka sempurnalah ya taranum kita ya, sesuatu taranum tu akan sempurna sekiranya dialunkan dengan keempat-empat tabaqat ini ya. Okey. Seterusnya okey, latihan tabaqat suara. Okey, jadi bagaimana kita hendak melatih suara kita? Ya, bagi yang belum biasa dengan taranum ya, dia boleh buat latihan ya. Seperti mana latihan suara ya kepada oleh penyanyi-penyanyi ya. Maknanya kita ikut tempo do re mi fa sol la ti do. Okey. Do okey, do re mi fa sol la ti do. Okey. Jadi selepas ini Ustazah nak pelajar-pelajar cuba praktikkan ya latihan tabaqat suara ya, bagaimana kita meletakkan keempat-empat tabaqat saja ya. Do tu lebih kepada qarar ya, bawah ya, do. Okey, maknanya di sinilah akan menilai ya dan juga akan melatih suara kita. Okey, seterusnya ialah peranan suara. Ya, suara ni sebenarnya amat penting ya. Terutama sekali dalam pertuturan lah ya. Okey, jadi suara akan menentukan makhraj huruf dan sifatnya yang betul. Okey, jadi suara menentukan yang pertama yang penting sekali dalam pembacaan Al-Quran, mestilah kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Jadi suara ini berperanan ya untuk menentukan makhraj huruf dan sifat. Okey, kemudian yang kedua menentukan nada dan juga irama. Ya, okey, cara ataupun lenggok suara kita itu akan menentukan irama yang akan keluar ya. Sebab itu ya dalam taranum Al-Quran ada pelbagai irama,
ada pelbagai jenis taranum ataupun lagu. Okey, kemudian yang ketiga menentukan seni bacaan ataupun persembahan bacaan. Okey? Kemudian memelihara nikmat kurniaan Allah. Ya, kadang-kadang kita lihat ya ada orang yang memang mempunyai suara yang begitu merdu. Okey? Tapi ada juga orang yang mempunyai suara yang tidak mencapai kepada suara yang merdu tapi masih lagi boleh digilap, masih lagi boleh diasuh. Okey, kemudian memberikan penyesuaian dengan ragam ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau dalam taranum Al-Quran, ya contohnya dia ada lagu Nahwand. Ya, okey, lagu Nahwand ini biasanya menceritakan tentang memohon, ya, merayu, ya. Okey, kan dalam Al-Quran ada ayat ataupun ayat-ayat tentang doa, ya, tentang merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diampunkan daripada dosa. Okey, jadi bila kita mengalunkan taranum, ya, dengan ayat-ayat yang merayu, memohon, jadi para pendengar ataupun para yang membaca Al-Quran itu sendiri akan lebih terkesan dalam hati. Okey, kemudian memberikan penyesuaian dengan lahjah Arab. Okey, jadi itulah peranan suara, ya. Jadi suara ini amat pentinglah, ya, untuk mengenal pasti ataupun memastikan bacaan Al-Quran kita itu adalah tepat dan juga betul. Okey. Kita lihat sini Ustazah nak bagi tips sini, ya, tentang kaedah penjagaan suara. Okey. Mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun mungkin ada yang dah pernah dengar tapi kadang-kadang kita tidak amalkan, ya. Jadi benda tu kita akan lupa. Okey, yang pertama, elakkan daripada memakan makanan yang bergetah, ya, terutama sekali buah yang bergetah ataupun kelat. Okey, makanan yang berminyak ataupun terlalu panas, ya. Okey, kemudian yang kedua, elakkan diri daripada berpanas, berhujan yang boleh menjejaskan suhu badan. Okey, dan yang paling penting ialah mesti mempunyai cukup, ya, tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam. Okey, dan jagalah kesihatan diri, ya. Suara yang baik, ya, adalah terhasil daripada tubuh badan yang sihat, ya. Kalau kita sakit, ya, jadi susah untuk kita keluarkan suara yang terbaik. Okey. Jadi Ustazah harap murid-murid boleh cuba amalkan, ya, petua ataupun kaedah penjagaan suara ini, ya. Okey, dan juga di sini Ustazah ingin jelaskan tentang petua penjagaan suara. Okey, bagaimana nak jaga suara? Okey, yang pertama ialah latihan tahan nafas dalam keadaan berbaring. Okey, kita kira, ya, kita baring kemudian kita tahan nafas. Berapa second kita boleh tahan? Berapa saat kita boleh bertahan? Okey, kemudian latihan berenang, ya, untuk latihan pernafasan yang lebih panjang. Okey, sebenarnya nafas yang bagi seorang qari ataupun qari'ah, ya, nafas yang lebih panjang itu adalah satu kelebihan, ya, maknanya dia boleh mempelbagaikan alunan dalam bacaan taranum, ya. Okey, kemudian minum segelas air suam setiap pagi sebelum berkumur, ya. Okey, ini sebenarnya minum segelas air suam ini bukan sahaja baik, ya, untuk menjaga suara, sebenarnya baik juga untuk kesihatan. Okey. Okey, kemudian mengikis lidah dengan daun pandan wangi untuk membuang lendir, ya, lendir-lendir yang terdapat di bahagian lidah kita. Okey, dan juga tidur tidak menggunakan bantal supaya merehatkan bahagian alat suara. Okey. InsyaAllah sekiranya murid-murid ingin, ya, ingin memperolehi suara yang baik, suara yang terbaik, jadi cubalah amalkan petua penjagaan suara ini, ya, insyaAllah, ya, seperti mana practice make perfect, ya, maknanya kalau kita latih, insyaAllah suatu hari nanti kita juga mampu, ya, untuk mempunyai suara yang terbaik. Okey. Jadi itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, jangan lupa, ya, Ustazah harap murid-murid dapat mengamalkan, ya, apakah petua-petua yang Ustazah sebutkan tadi,
ya untuk kita mencapai, ya, kita semua ada suara, ya. Okey, jadi tapi bagaimanakah kita untuk mencapai suara yang terbaik, ya, seperti yang Ustazah dah senaraikan itu tadi. Okey, jadi bertemu lagi dalam sesi pembelajaran akan datang. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah, ya. Okey, sekian, terima kasih.